أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya kasihi lagi saya hormati para jemaah sekalian, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Darul Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sekali lagi bersama-sama secara online untuk kita membicarakan tentang buku bagaimana mendapat pahala hidup 7000 tahun. Insya-Allah pada hari ini, pada malam ini kita akan membicarakan berkenaan tafsir surah Ar-Rahman berkaitan ayat-ayat syurga. Tafsir surah Ar-Rahman berkenaan ayat-ayat syurga yang ada dalam buku ni, pahala hidup 7000 tahun, cuma diterangkan tentang nikmat syurga secara ringkas saja. Jadi huraian tentang nikmat syurga nampaknya tidak dijelaskan dalam buku ni, pahala hidup 7000 tahun. Jadi dalam buku pahala 7000 tahun diterangkan satu hadis, dibawa satu hadis sahih tentang nikmat syurga. InsyaAllah nanti akan dibaca tentang hadis tersebut dan ia perlu pada huraian. Mudah-mudahan apa yang kita dah belajar sebelum ini berkenaan pahala, ganjaran, kurniaan Allah Ta'ala seperti ribuan tahun hidup, balasannya, kurniaannya, syurganya macam mana. Jadi ini dah diterangkan dalam Al-Quran secara detail, secara terperinci. Ada nikmat syurga untuk golongan al-muttaqun, untuk golongan al-abrar dan golongan yang takut menderhaka kepada Allah Ta'ala. Ini semua ada nikmat-nikmat syurganya. InsyaAllah pada malam ini kita huraikan tentang nikmat syurga. Mungkin ramai juga jemaah yang dah hafal surah Ar-Rahman. Dan cuma huraian ni sebab nikmat syurga yang diterangkan dalam surah Ar-Rahman hampir separuh daripada surah tersebut. Hampir separuh daripada surah Rahman kita tak perasan menerangkan tentang nikmat syurga. Dan sebahagian besarnya menerangkan berkenaan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ya Allah dikurniakan kepada kita syurga, mudah-mudahan Jannatul Firdausil A'la, insya-Allah, amin ya rabbal alamin, bersama para nabi dan rasul, bersama al-abrar al-muttaqun insya-Allah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala al-habibil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para penonton, para jemaah sekalian, minggu lepas kita membicarakan satu zikir yang cukup luar biasa. Zikir yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada isterinya tentang zikir subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Maknanya zikir ni sebanyak bilangan makhluk Allah Ta'ala. Maknanya sebanyak bilangan pasir di lautan, sebanyak bilangan para malaikat, manusia, haiwan, pokok-pokok. Berapa banyak tu. Maknanya orang yang baca zikir ni, Masya Allah, kurniaan Allah ni kita tak tahu macam mana. Dan itulah sebelum ni pun tentang amalan-amalan, mudah-mudahan seperti ribuan tahun hidup di dunia dengan beramal soleh. Jadi kita berbicarakan tentang pahala, ganjaran, kurniaan Allah Ta'ala. Jadi kita nak bicarakan apa dia kurniaan Allah, macam mana syurga, nikmat syurga dan sebagainya. Jadi itulah kita baca dahulu muka surat 5 ni. Muka surat 5 buku pahala hidup 7000 tahun, menerangkan tentang nikmat syurga tetapi tidak dihuraikanlah. Jadi buku ni sebenarnya nak terangkan cara-cara nak dapat pahala, ganjaran seperti ribuan tahun beramal di dunia. Jadi muka surat 5 disebut hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi hamba-hambanya di dalam syurga
kenikmatan yang tidak pernah ada. Surah saya automatik buka tutup. Itu pun nikmat kurniaan Allah Ta'ala. Bayangkan tuan-tuan puan-puan, sebelum saya nak terangkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana kurniaan Allah kita nak dustakan nikmatnya? Kalaulah kita ni diciptakan ada mata, alhamdulillah, ada mata alhamdulillah, tapi tak boleh tutup. Tak boleh. Macam sekarang saya boleh tutup, tak boleh tutup. Ya Allah, macam mana pula lagi tu? Jadi ini pun nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pernah tak kita bersyukur? Tu satu perkara. Sehingga kan Masya Allah, orang kata macam macam buang air kecil pun. Buang air kecil, orang kata, ini apa nikmat? Sekarang doktor apa-apa penyakit dia suruh kita test. Mak cakap air kencing. Nak tahu penyakit apa, tengok daripada air kencing pun boleh tahu penyakit kita. Ada faedah dia. Begitu juga sampai najis kita pun. Kadang-kadang masa doktor minta najis kita. Saya pernah dulu di negara Arab, kecil-kecil tu jam belajar lah. Doktor minta najis. Saya terperanjat, minta najis nak buat apa? Kotor kan? Rupanya ada dia punya faedah perubatan untuk kita juga. Baik para penonton sekalian, kita masuk langsung kepada ayat 46. Para jemaah, ini yang dikhususkan lebih kepada syurga ni. Iaitu ayat 46 surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bagusnya pula surah Ar-Rahman ni para jemaah. Dia ringkas-ringkas, pendek-pendek, tapi diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, supaya kita sedar bahawa keliling kita semua kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini belum lagi syurga. Baik, antaranya setelah diterangkan tentang orang-orang mujrimun, penjenayah, orang yang jahat, akan dihisab, dihitung amalan mereka, dibalas kejahatan mereka. Kemudian masuk berkenaan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka yang takut untuk takut dengan takut di sini ada terjemahannya. Ada yang mengatakan takut menderhaka kepada Allah Ta'ala, dan satu lagi mengatakan takut saat menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum saya nak terangkan tentang ini jannatan dari dua syurga ni, kenapa sebut dua syurga pula? Saya nak terangkan tentang khafa maqama rabbi, sebab ini yang akan membawa kepada jannatan, dua syurga. Khafa maqama rabbih, takut untuk menghadap Tuhannya atau menderhaka kepada Tuhannya. Di sini ada huraian sedikit. Pasal saya pernah dengar, mungkin tuan-tuan para jemaah biasa dengar juga. Ada orang kata gini. Dia kata kita ni sepatutnya hanya cinta pada Allah Ta'ala, tak boleh takut. Standard kita orang beriman hanya cinta kepada Allah, bukan takut kepada Allah. Timbul persoalan, sebab apa? Ayat-ayat Al-Quran disebut tentang takut, al-khawf, khasyah, takut kepada Allah dan sebagainya. Sehingga kan ulama terangkan perbezaan antara khauf dengan khasyah. Kita ni kata jemaah takut aja, tapi al-khauf wal khasyah ni ada dua makna yang agak berbeza. Dua-dua ada disebut dalam Quran. Maknanya kelebihan orang yang takut kepada Allah. Jadi di sini timbul persoalan. Habis ada orang kata kita kena cinta saja, tak boleh takut. Kalau takut makna iman kita inilah macam-macam. Habis macam mana dengan ayat Quran suruh kita takut? Sebenarnya gini para penonton sekalian. Kita ni dengan ayat-ayat Quran, kita tak boleh buang ini, buang ini. Tak sesuai lah. Kita kena kumpulkan baru kita boleh faham. Contohnya sebenarnya cinta dengan takut boleh bersama. Cinta dengan takut boleh bersama. Bukan makna kita cinta macam nak takut. Begini sajalah para penonton sekalian. Ini pun macam ada seorang ulama dia terangkan. Nak faham orang yang takut, dalam masa yang sama ada cinta dan kasih sayang, seperti budak kecil, umur 2 tahun, 3 tahun. Kalau mak dia smack dia, pukul kaki dia, nakal, degil lah, tak nak dengar cakap, budak tu menangis, kadang dia berlari, tapi dia balik semula kat kaki mak dia. Apa dia buat? Dia peluk kaki mak dia. Mak, jangan pukul Man, mak. Man tak buat lagi. Dia peluk kaki mak dia. Mak dia marah. Kau jangan buat lagi, Man. Jadi
buat apa dia peluk ni? Dia menangis-nangis minta mak dia jangan pukul. Itu maknanya apa? Dia sayang dan dia takut. Sebab itu ulama kata apa? Tak silap Imam Hasan Basri ke siapa dia sebut, kita ni kalau takut dengan orang, kita lari. Tapi kalau kita takut dengan Allah Ta'ala, kita lagi mengharapkan dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi macam budak tadi, dia sayang mak dia, dalam masa yang sama dia takut. Takut maknanya apa para penonton? Takut kehilangan kasih sayang ibunya, takut kehilangan mak dia, jadi dia peluk. Begitulah para penonton. Jadi kita kena sesuai lah antara pendapat yang kata kita hanya perlu cinta, jangan takut. Mana boleh, ayat terang menunjukkan banyak. Antaranya ayat menyebut sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala orang para ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Takut pada Allah ulama. Habis macam jangan suruh takut pula. Satu lagi contoh para jemaah berkenaan pasal ni pun ada orang tanya juga berkenaan takut ni. Ada satu ada orang bukan Islam, dia nak masuk Islam. Sama juga soalan. Dia nak masuk Islam. Jadi dia tanya kepada seorang hamba Allah. Orang ni pun bukan seorang ustaz pun. Dia kata, aku dah belajar pasal Islam, semua bagus. Cuma satu perkara dia kata, aku tanya orang, jawapan semua tak memuaskan. Jadi hamba Allah tu tanya, apa dia soalan yang kau nak masuk Islam tak jadi ni? Kau dah tahu Islam tu bagus. Dia kata, kita kan disuruh mencintai Allah Ta'ala, mencintai Tuhan. Kenapa pula disuruh kita takut? Makna dia pun sama juga orang. Kita disuruh cinta Tuhan yang menciptakan kita, mengurniakan segala nikmat kehidupan. Habis nak takut? Jadi hamba Allah ni, dia tak jawab macam tadi. Dia jawab satu, ni cara lain pula. Dia kata gini sajalah. Ni sebagai mudah-mudahan besok-besok kalau ada orang tanya, tuan-tuan para jemaah boleh jawab juga ni. Dia kata gini sajalah. Contohnya awak ada mak dah tua ke, nenek dah tua? Dia kata adalah dah tua. Baiklah, katakan awak ada nenek lah. Nenek awak duduk dengan nenek awak, umur dah 80 tahun. Awak tinggal, awak sayang dengan nenek awak. Siapa tak sayang nenek kan? Okey. Pada satu malam awak nak keluar jumpa kawan. Nenek awak tinggal seorang. Nenek pun kata, kau nak pergi mana man? Nak pergilah. Pergi keluar jumpa kawan. Okey, kau jangan balik lambat-lambat nanti nenek tak suka. Nenek benci kau balik lambat-lambat. 10.30 balik. Okey, nenek dia pun keluar. Jumpa kawan-kawan dia. Pukul 10 lebih nak kena balik. Okeylah, aku nak kena balik lah. Nenek aku suruh balik. Kawan-kawan dia kata apa? Engkau ni penakut dengan nenek kau, umur dah 80 tahun. Sudahlah. Apa dia takut dengan nenek? Jadi dia akan cakap apa? Aku bukan masalah takut, tapi aku sayang dengan nenek aku. Aku tak mau dia marah lah. Aku nak balik lah. Jadi dia balik. Nenek umur 80 tahun. Apa dia boleh buat? Boleh pukul anak dia. Jadi dia takut kerana apa? Kerana kasih dan sayang. Tak mau kehilangan kasih nenek dia yang dia sayang sangat. Tak mau nenek dia marah dengan dia. Jadi itu makna al-khawf war-raja, ni takut dan mengharap kasih dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini kadang-kadang tuan-tuan para jemaah nak tafsirkan ayat ni macam-macam boleh. Ini berkenaan takut, cinta, takut dan sebagainya. Satu lagi, jenis takut yang macam mana yang boleh mendapat syurga yang akan dibincangkan nanti. Sebab apa para penonton? Dalam Al-Quran disebut iblis pun takut dengan Tuhan. Inni akhafullaha rabbal alamin. Iblis 2 kali dalam Al-Quran sebut iblis takut dengan Tuhan sekalian alam. Habis kalau ayat ni sebut waliman khafa maqam, ayat 46 para jemaah mungkin ada kitab, mungkin ada yang dah hafal ni surah Ar-Rahman. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka yang takut untuk menghadap Tuhannya ada 2 syurga. Habis iblis pun takut juga tu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut dengan Tuhan. Mak takkan dapat masuk syurga. Jadi tuan-tuan para jemaah sekalian kena faham. Yang dimaksudkan dengan takut di sini takut menderhaka. Bukan takut. Kadang-kadang ada orang cakap saja, aku takutlah dengan bos aku ni. Tapi dia kelentong bos dia. Habis. Takut. Ini yang dimaksudkan takut ni, takut menderhaka dengan perintah Allah Ta'ala. Maknanya kalau Tuhan suruh buat, Tuhan larang jangan buat. Kemudian yang disuruh buat yang terbaik. Itu menunjukkan makna takut menderhaka, makna takut buat benda-benda yang dilarang.
Jadi itu maksud dia, bukan maksud takut orang kata takut auta ke apa ni, bukan. Takut menderhaka kepada Allah, dan dia satu darjat daripada golongan al-muttaqun. Tuan-tuan, kalau para jemaah, kalau kita lihat Al-Quran, golongan orang yang bertakwa, al-muttaqun, al-muttaqin, semua ni dia ada diterangkan. Nikmat syurga ni kadang berbeza-beza. Tapi ialah itu antara golongan orang bertakwa diberikan syurga yang bermacam-macam nikmat. Ini pun kalau ada masa kita huraikan. Cuma kita nak huraikan satu darjat daripada golongan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni apa? Nak terjemahkan pun boleh juga orang yang takut menderhaka kepada Allah Ta'ala. Lebih kurang. Jadi saya kasi contohlah antara yang takut menderhaka ni. Sebab iblis pun, para jemaah, dia takut. Tapi apabila Tuhan suruh, dia melawan. Takut apa ni? Jadi, tapi betul lah dia memang takut. Cuma saya kasi contoh antara sifat-sifat orang yang takut menderhaka, takut melanggar perintah Allah. Saya kasi contoh ni pada zaman Sayyidina Umar. Ini cerita cukup menarik. Di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pada pemerintahan dia, khalifah dia, pemerintahan dia, dia nampak ada orang budak pengembala kambing. Dia tahulah dah banyak orang masuk Islam. Jadi dia nak try budak ni. Dia nak try budak ni yang jaga gembala kambing ni. Dia nak test bagaimana keimanan dia. Budak berapa tahun gitulah. Jadi dia kata, wahai gulam, saya, mana tuan kamu? Bos lah, kata, bos kamu mana? Dia kata, tuan saya tak ada lah. Okey, saya nak belilah kambing sini, saya beri kamu duit. Jadi budak tu kata apa? Wahai tuan, dia pun tak kenal Umar, Sayyidina Umar. Dia kata, wahai tuan, cik, saya tak boleh jual, ini bukan milik saya. Tengok budak tu. Jadi Sayyidina Umar kata, tak apalah, tuan kamu pun bukan tahu kambing ni banyak. Saya beli satu, saya kasih awak duit, simpan sudahlah. Kalau tuan kamu tanya, bos kamu tanya, bilang saja ini mungkin dah kena lari ke, kena makan serigala ke, cakap bukan tuan kamu tahu. Jadi dia kata apa? Dia kata sebenarnya apa? Memang tuan saya tak ada. Tuan saya tak nampak. Tapi mana saya nak letak Tuhan saya? Mana letak Allah Ta'ala tu? Jadi apabila Sayyidina Umar melihat budak ni, Masya Allah. Jadi akhirnya, menurut riwayat kata dia beli budak ni, dia merdekakan. Ini baru budak. Zaman sekarang tuan-tuan, para jemaah, budak-budak umur 40 tahun pun susah juga. Maknanya kadang-kadang masalah rasuah. Kadang-kadang kita dengar sana sini rasuah. Ya Allah, dia boleh hidup dengan makan rasuah saja. Dia boleh hidup dengan penipuan, scam sana. Ni sekarang ada kes berlaku kat Singapura pula lagi. Orang tua-tua dia telefon. Kata, I'm from bank, daripada bank. Duit kamu ada orang nak curi lah. Orang tua-tua umur 70 lebih, 80. Mana dia dapat nombor benda tu? Please give us your password, your account number, your password. And then the bank will macam-macam lah. Mungkin dia cakap Cina ke apa, Melayu. Kita akan reset balik, kita akan betulkan balik, kita duit kamu tak akan dicuri. Jadi orang tua, dia pun kasih tahu password. Habis duit dia. Dengar kata kemarin 100,000 habis. 100,000. Yang ada pula, ini pun hati-hati juga. Ini berkenalan dekat Facebook. Facebook pun ada kes berlaku juga. Ada seorang makcik, dia ada seorang daripada barat, dia nak berkenalan. Makcik umur dah 60 lebih. Si Mak Saleh ni umur 40. Dia kata dia berkenalan dengan makcik Singapura ni. Dia kata, you are very cute lah, you are very beautiful lah. Mati-mati dia nak kahwin dengan orang ni. Ni satu kes. Jadi makcik dia kata, aku ni apa yang cantik, dia berkenan kat aku. Orang perempuan biasalah, kena pujuk. Lama-lama macam kerak nasi lah. Pujuk. Apa ni, taruh air, kerak nasi pun habis. Jadi makcik pun termakan. Okey lah, orang ni pun dah love. Dia pun I love you juga. Ni bahayanya start. Padahal berkenalan kat Facebook, akhirnya dah I love you, I cannot live without you, you are my everything. Macam-macam lah. Yang bercinta kan. Sekali start, ni dia para jemaah. Start dia bila dah lama kan. Dia kata, aku nak jumpa kau lah, aku tak boleh tidur lah, gasak lah apa-apa semua. Padahal tidur sedap itu. Lepas start dia apa? Can you please help me, dia kata.
Boleh tak tolong aku? Yang lelaki-lelaki ni lah. Tolong apa pula? Aku ada makcik lah, mak aku sakit lah, hospital, aku tak ada duit sangat lah. Boleh tak pinjam $2,000? Sikit dia mula-mula. 2,000 orang Singapura, Masya Allah, baik, Alhamdulillah. Jadi dia pun, okey lah, 2,000 bebasal kasih. Sekali dapat tu, alamak, kena operation lah, gini-gini. Boleh tak pinjam 5,000? Sekali dah ribu dapat tahu, puluh ribu habis. Akhirnya report pada pihak berkuasa. Itulah para jemaah, hati-hati ni. Penipuan macam-macam sekarang ni. Jadi inilah waliman khafa maqama rabbih, sesiapa yang takut menderhaka, melanggar perintah Allah Ta'ala, ambil duit haram, ambil duit penipuan, ini semua Masya Allah hari akhirat ni problem ni. Jadi bagi mereka yang benar-benar takut menderhaka kepada Allah Ta'ala, ambil, pastikan pendapatan kita, rezeki kita halal, dan pastikan ibadah kita yang wajib kita buat, yang benda-benda yang dilarang kita cuba tinggalkan, mana yang kita mampulah. Kalau terbuat, kita bertaubat. Baik, orang yang macam gini para jemaah, apa diberikan kelebihan dia? Jannatan, ni dia. Surah Ar-Rahman, dia bersurah, ayat dia pendek-pendek supaya kita mudah hafal lah. Jannatan ni dua syurga. Jannatan ni dua syurga. Dan persoalan ni, kenapa pula ada dua syurga? Dari riwayat menyebut ada orang-orang ahli syurga, dia mendapat jannat, syurga yang banyak. Ini dua syurga. Jadi ada ulama menafsirkan Jannatan ni ayat 46 surah Ar-Rahman. Ada yang menyebut ini syurga untuk manusia dan syurga untuk jin. Jadi maknanya untuk manusia ni ada syurga dia lah, dan untuk jin ada syurganya juga. Dan satu lagi yang menafsirkan bahawa memang betul ni syurga untuk jin, syurga untuk manusia, tapi dia boleh masuk, makna manusia ni dia boleh masuk syurga jin. Apa dalil dia? Dalil dia bahawa Rasulullah SAW beritahu bahawa nanti di hari akhirat, kita sekarang ni jin nampak kita, dia boleh tengok kita, kita tak boleh nampak alam dia, kan? Adil lah, makna nanti di hari akhirat dalam syurga baru adil. Jin tak nampak kita, kita nampak jin. Jadi kita boleh masuk syurga mereka. Tapi bagusnya kita ni pula, kita masuk syurga mereka, kita tak kacau mereka dalam syurga, tapi kita dapat lihat nikmat syurga jin. Cuma jin tak nampak kita. Jadi kalau dah tak nampak kita, dia nak masuk alam kita, syurga kita, dia tak boleh. Jadi ini satu kelebihan. Maknanya jannatan, makna kita boleh masuk syurga mereka. Ada dua. Satu lagi para penonton sekalian, yang ada tafsirkan bahawa jannatan dia ada musiman. Macam kita kat dunia ni, kita ada musim panas, musim sejuk. Ini Singapura tak ada musim lah. Singapura musim hujan je lah. Musim hujan, musim panas. Saya rasa tak lama lagi, na'udzubillah, mudah-mudahan tidaklah jerebu. Ni ada musiman. Jadi menunjukkan syurga ni pun ada musiman. Satu musim kita akan pergi syurga lagi satu. Nanti ada satu musim kita masuk syurga lagi satu. Masya Allah, macam-macam tafsiran yang dibuat di kalangan para ulama kita lah. Cuma jannah ni para penonton sekalian, dia daripada kalimat jim nun ni, benda yang tak nampak. Apa ni, contohnya janin. Janin ni benda ada tapi tak nampak. Jin, saya cakap ni benda-benda asyik jin dengar dia payah pula ni. Jadi dia ada, kita tak nampak. Jannah dia wujud tapi kita tak nampak. Dan jannah juga maknanya basatin, maknanya inilah taman-taman yang cantik. Tapi jangan pula kita terbayang taman tu taman kat Singapura pula, Botanic Garden ni, itu ya Allah jauh. Sebab itu Rasulullah kata alaihi salatu wassalam, maknanya ibarat dunia dengan syurga ni para jemaah, nikmat ibarat macam apa Rasulullah pernah beritahu sahabat-sahabat. Dia kata kamu nak tahu bagaimana darjat dunia dengan darjat akhirat syurga, kamu pergilah dekat satu sungai ataupun laut. Kamu pergi kat laut, kamu ambil ni sababah, mana kamu ambil jari kamu, masuk tak jari kamu dekat dalam laut. Dalam laut kamu keluarkan. Apa yang dapat? Tuan-tuan bayangkan, kita pergi, tak payah pergi laut ke, tak payah pergi sungai lah, ambil saja baldi, kita ambil jari ni, kita masuk dalam baldi air, kita tarik keluar. Apa yang kita dapat adalah air basah je.
Jadi ibarat macam gitulah dunia. Mana kita ni dunia, apa yang kita dapat sebenarnya? Kita bergaduh, kita bergasak, kita buat fitnah sana sini, kejarkan maknanya harta kekayaan dunia, kita kejarkan macam-macam kemewahan, kita nak darjat, kita nak nama, kita nak rumah besar, kita nak bank 10 bilion. Tapi akhirnya tinggal. Semua tinggal, apa nak buat? Akhirat tak ditanya kamu dekat Singapura berapa banyak bilion, tak ada. Rumah tinggal kat mana, tak ada. Kereta pakai apa, tak ada. Apa mewah ke tidak, tak ada. Mana ibarat macam itulah. Dunia ni kita masuk jari kita ke air, ke laut, kita keluarkan apa ada, tak ada apa-apa. Macam itulah kita masuk dunia, kita keluar balik, apa kita dapat, tak ada. Melainkan illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Macam Qarun dalam Al-Quran sebut ni. Qarun wa inna mafatihahu, dia nak buka pintu dia punya kekayaan tu, dia punya tak tahu dia simpan apa lah tu. Dia punya kunci saja tu nak angkat, sampai orang-orang, beberapa orang kuat-kuat kena angkat. Kunci saja nak buka pintu daripada khazanah kekayaan. Tapi dia dah meninggal, dah mati, apa dia boleh buat kat dunia, dia harta tu. Jadi itulah para jemaah rahimakumullah. Inilah berkenaan al-jannah. Lahu jannatan. Masya Allah. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang kamu nak dustakan? Nikmat Allah Ta'ala yang mana satu kamu nak dusta? Ya Allah, ini yang nikmat saya dah terang, nikmat udara, nikmat saya bercakap ni automatik masuk ke hidung saya udara. Kalau tutup hidung, tutup mulut, habis. Makna kita ni semua dengan nikmat kurniaan Allah Ta'ala. Jadi macam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana satu nikmat Allah yang kamu nak dustakan? Jari saya ni, Masya Allah. Kemudian satu kisah saya terbaca dekat satu magazine. Ini pun bagus juga untuk peringatan. Ada seorang, dia bukan orang Islam lah, dia pergi hospital. Kemudian dia cek, dia kata awak ni ada prostat. Orang lelaki biasalah ni masalah tempat buang air kecil dan sebagainya. Jadi cek, okey. Habis macam mana nak kena operation? Operation, awak kena bayar 10,000. Dia pun menangis. Itulah dalam satu artikel saya baca, dia pun menangis. Jadi nurse tu dengan doktor pujual, why you crying? Don't cry. Don't worry, dia kata 10,000 ni nanti ada bantuan. Jangan takut, government ada bantuan. Jadi orang tua tu kata apa? Dia kata, saya bukan nangis pasal 10,000. Habis pasal apa? Dia kata, saya nangis pasal saya hidup selama 70 tahun, saya buang air kecil, saya buang air besar, no problem, free of charge. Dia kata, Tuhan kasih saya sihat, nak buang air kecil pun bagus, nak buang air besar bagus, semua free of charge. God give me everything without payment. Sekarang aku nak sihat balik, nak buang air kecil ni, aku kena bayar 10,000. Maknanya dia nangis bukan apa, tak silap dia agama Nasrani lah. Dia kata, dia nak bayangkan kurniaan Tuhan ni banyak sekali, kita ni tak bersyukur dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, para jemaah. Kemudian fihima ainani tajriyan. Ya Allah, pendek-pendek je ayat, tapi tafsirnya kalau kita baca tafsir ulama kita yang bahasa Arab lah, dia huraikan apa dia fihima. Ini maaf, Dhawata Afnan, ayat 48. Selepas waliman khafa maqama rabbih jannatan, kemudian Dhawata Afnan. Afnan ni apa? Dia kalau nak terjemahkan ni ialah jenis pokok yang berbagai buah-buahan dan berbagai warna dan aneka dan berbagai buah-buahan. Zawata Afnan. Apa ni Afnan ni? Kedua syurga itu mempunyai aneka bentuk, warna, cantik apa semua, berbagai-bagai buahan, bentuk pokok dan pohon-pohon. Tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, dunia ni kalau kita lihat pokok, berapa banyak warna ada. Kita kalau lihat pokok, mungkin kalau kat Singapura lah, Singapura ni warna hijau, kalau ada kering, kuning, habis. Hijau, kuning, ada juga warna lain.
Saya pernah satu ketika, ni bukanlah nak cakap apa, cuma kadang-kadang dulu waktu tengah remaja, sempatlah pergi travel sana travel sini. Ada satu negara di barat, mungkin para jemaah ni Singapura sekarang pun alhamdulillah travel jauh-jauh pun dah banyak. Saya travel dulu waktu musim gugur, para jemaah, musim gugur. Jadi saya pergi satu tempat ni, dia punya daun, Masya Allah, macam warna emas. Pasal musim gugur, dia punya warna macam kuning, ada warna oranye. Dia punya jalan raya tu, dia punya warna semua, daun-daun dia kuning, oranye. Saya waktu jalan, saya berdiri sekejap, saya heran, cantiknya daun-daun ni. Mak Saleh jalan biasa je lah pasal ada tempat macam itu. Saya tengok, heran betul. Jadi ini baru dunia punya heran. Dia punya daun dia cantiknya, warna macam emas. Tu nak musim gugur dia. Mungkin dekat dalam YouTube pun ada jugalah. Tapi YouTube ni gambar-gambar cantik juga. Tapi kalau real punya depan mata, memang subhanallah, cantiknya sekali pokok tersebut. Dan dunia punya warna ni, berapa banyak warna ada para jemaah? Kita ada warna hijau, warna kuning, warna oranye, warna merah, warna putih, mana ada pokok warna putih warna macam-macam lah warna. Tapi di syurga ni mungkin ribuan warna yang tak wujud kat dunia. Kita kat dunia warna ada, mungkin ada 10 jenis warna, tapi macam ni macam apa ni, ni macam-macam warna pokok bunga. Di akhirat, di syurga, mungkin ada ribuan warna yang tak pernah kita tengok kat dunia. Jadi disebut di sini Zawata Afnan, dua syurga ni yang ada mempunyai berbagai jenis pohon, aneka warnanya dan buah-buahannya, dan sebagainya. Zawata Afnan, pohon-pohon. Dan nanti kita akan lihat ada satu golongan syurga yang terhad dia punya pohon-pohon. Jadi di sini yang tinggi darjatnya, iaitu dia tak ada had. Kita kat Singapura kalau pokok-pokok terhad. Sini ada pokok ni tak? Pokok apa banyak juga, pokok durian. Jadi terhad pokok-pokok kita. Di negara barat, negara sejuk, dia ada jenis pokok. Pokok ni Timur Tengah ada pokok. Tapi dalam syurga ni, jenis-jenis semua pokok yang kita suka nak tengok. Benda yang menakjubkan lah. Tidak terhad. Mana kita boleh melihat, kemudian dia punya cantiknya, dia punya ghusn, dia punya dahan dia, Masya Allah, dan seterusnya lah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini pohon yang kita akan lihat. Kita akan terbayang saja dunia, tapi itulah di hari akhirat tak tahu macam mana. Cuma disebut selepas itu fihima ainani tajriyan. Sebelum kita akhiri kuliah, baru 3 ayat baru. Fihima ainani tajriyan. Pada keduanya pula ada air tajriyan yang lari mengalir. Di sini ada ahli tafsir, dan mereka-mereka yang hidup di negara Arab, dia nak huraikan, tafsirkan supaya kita faham. Sebab Singapura ni kita dah biasa dengan hujan, dengan pokok. Negara Arab ni pokok susah. Jadi dia bayangkan macam inilah. Kalau sekiranya kita ada kebun, cantik kebun, tapi tidak ada air yang mengalir, tak ada sungai yang mengalir, nampak macam ada kekurangan. Tapi kalau ada kebun yang cantik, tinggi, lawa, berbagai-bagai apa ini, kemudian ada air yang mengalir di bawah, kan cantik gitu. Begitu juga ada orang yang tinggal di kawasan yang sungai mengalir, tetapi tak ada taman, tak ada pokok-pokok, pun tak cantik. Jadi apabila digabungkan, Al-Quran nak terangkan, digabungkan antara pokok-pokok yang berbagai aneka warna, cantik lagi, dan macam-macam lah dia punya buah-buahan dia. Dan di bawahnya ada sungai mengalir yang kita pun tak tahu nak bayangkan macam mana. Jangan pula terbayang sungai Mekrici pula. Sungai Mekrici itu lain. Saya pernah juga nampak satu sungai sebelum saya akhiri ni. Ini pun pergi luar negara. Sebab tu saya galakkan kalau para penonton, kita alhamdulillah mudah-mudahan rezeki ada lebih, kita pergi negara-negara yang agak pemandangan ni luar biasa lah. Saya pernah juga satu tempat, saya pergi negara barat lah, gunung-gunung, tapi lepas tu dah turun bawah gunung tu salji. Dia ada satu tasik. Saya pun tengok, terpegun sekejap. Pasal kita orang Singapura, mana lah ada cantik ni. Terpegun pasal apa? Dia punya tasik dia warna biru, hijau, berkilau-kilau. Saya bilang ni ada permata. Sampai orang-orang yang Mak Saleh pun tengok pelik. Bagaimana dunia baru macam itu. Dia punya tasik dia begitu cantik, biru, ada hijau, berkilau-kilau lagi. Sebab dia kena matahari.
Jadi saya boleh bayangkan bagaimana pula dengan satu taman yang begitu cantik, pokok-pokoknya, kemudian berlari di bawah sungai yang lebih cantik mungkin daripada itu. Wallahu alam. Kita akan lihat nantilah bagi mereka yang dapat mengamal, beramal saleh dan takut menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dah hampir nak isyak. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Ni baru 3 ayat berkenaan nikmat syurga ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita nikmat syurga Jannatul Firdaus insya-Allah bersama para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan tasbih kafara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.